asal daripada keluarga kebun petani ni, nampak sangat cukup sukar untuk kita dapat hasil sehingga 10 tan metrik per hektar ini. Ini satu benda yang bagi saya cukup tidak masuk akal lah. Kalau hanya bergantung kepada air hujan dengan teknologi, dengan saliran atau pengairan yang cukup lemah, maka kita tak akan dapat hasil sebanyak yang disasarkan oleh pihak kementerian. Di samping itu, saya juga ingin membangkitkan, adakah benar di projek yang dibangunkan di Bukit Sena di kawasan Padang Terap itu mempunyai masalah dalam bentuk pam air itu, pam yang nak bawa ke dalam, yang nak diairkan kawasan-kawasan yang disasarkan tak sampai, kerana bila paras air itu berada di bawah daripada sepatutnya, maka pam tidak boleh berfungsi. Maka saya minta supaya pihak kementerian untuk melihat perkara ini secara lebih mendalam. 15600 program kawalan banjir kawasan pertanian. Ini satu perkara juga yang cukup penting. Kita kehilangan ataupun negara kehilangan ribuan tan metrik apabila berlakunya banjir. Saya mencadangkan agar kita tidak hilang ribuan tan metrik padi ini, supaya kerajaan boleh buat diversion ataupun lencongan air, terutamanya di sebelah kawasan bawah. Banjir bermula daripada kawasan Padang Terap, air itu kan turun ke Pokok Sena, turun sampai ke Kota Star, sampai ke Jitra dan akhirnya ke laut. Perlu dibuat satu lencongan di sana supaya air tidak bertemu di satu titik yang pertamanya akan menyebabkan banjir dan kehilangan ataupun kerugian jutaan ringgit. Dan yang keduanya, kalau melibatkan padi ini, sudah tentulah dia akan merosakkan tanaman-tanaman dan kerajaan terpaksa topak pula dengan bantuan-bantuan dan sebagainya kepada petani-petani. Maka saya cadangkan agar perlu difikirkan kaedah terbaik, dan 2 bilion yang diperuntukkan dan diumumkan oleh Perdana Menteri semasa pengumuman bajet ataupun pembentangan bajet untuk 2010, sebahagiannya boleh diperuntukkan untuk program kawalan banjir, terutamanya di kawasan Padang Terap. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang perkhidmatan veterina, iaitu tentang subsidi-subsidi yang diberikan, subsidi lembu, subsidi lembu tenusu, kambing, dan itik dan sebagainya yang diberikan kepada orang kampung. Bagi saya ini satu inisiatif yang cukup baik, dan saya mengharapkan ada tambahan-tambahan kepada orang-orang yang layak di kawasan-kawasan pedalaman macam di Padang Terap. Saya juga ingin menyentuh sedikit tentang 11030 Beef Valley. Saya tak berapa nak faham. Saya minta supaya pihak kementerian tolong perincikan peruntukan yang begitu banyak, 147 juta, hampir 148 juta ini. Sebenarnya Beef Valley ini untuk kawasan mana? Dan saya juga suka untuk berkongsi bahawa di Padang Terap juga ada kawasan Padang Ragut yang boleh digunakan untuk program memelihara lembu dan sebagainya. Saya ingin bergerak kepada butiran 25600 26500, iaitu pembangunan industri ternakan ikan sangkar dan latihan penternak aquacultur, marine dan juga air tawar. Di Padang Terap itu, untuk makluman Dewan dan juga untuk makluman pihak kementerian, kita ada beberapa empangan yang boleh digunakan untuk maksud yang tersebut, iaitulah empangan ahning, empangan pedu dan juga empangan muda yang boleh dibangunkan khususnya dalam bidang penternakan air tawar. Dan saya mengalu-alukanlah pihak kementerian untuk bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan khususnya untuk membangunkan kawasan-kawasan yang cukup menarik dan boleh menarik pelancong-pelancong, pada masa yang sama boleh memberikan hasil yang baik kepada penduduk setempat. Jadi saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, pada tahun 2008 sebenarnya berapa jumlah dalam bentuk tan ikan air tawar ini dihasilkan dalam negara kita, dan berapakah nilainya, dan adakah di sana potensi-potensi yang baik untuk kita
kita bangunkan lagi industri ataupun ternakan air tawar dan juga air sangkar ini. Dan yang terakhir yang saya ingin sentuh ialah butiran 30,000 yang berkaitan dengan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun di kawasan saya, seperti mana yang saya sebut tadi, ada empangan Aning, empangan Muda dan juga empangan Pedu. Di sana ada nelayan air tawar yang saya kira dia tidak mendapat bantuan langsung ataupun terus daripada LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Tapi di sana nelayan-nelayan yang turun ke empangan-empangan ini, mereka mendapat hasil yang baik, dan hasil-hasil itu telah dibuat dalam bentuk pekasam dan dijual, dan saya ingat dia boleh membantu untuk menambahkan pendapatan rakyat di kawasan saya. Oleh kerana itu saya mencadangkan kepada pihak tekun ini untuk kalau bolehlah memberikan insentif dalam bentuk kalaupun tak boleh bagi percuma, pihak kementerian tak boleh bagi percuma dalam bentuk bot-bot, enjin-enjin, tapi kelengkapan lain. Kalau tekun boleh bantu dalam bentuk memberikan pinjaman mudah, itu cukup baik, dan saya rasa ramai yang terlibat dalam usaha untuk mencari ikan ini akan sedikit sebanyak terubatlah, kerana mereka terpaksa beli sendiri jala, pukat dan sebagainya, yang pada masa yang sama kalau mereka pergi ke tekun terlalu banyak syarat yang mereka terpaksa patuhi. Mereka ni kebanyakannya penoloh, dan mereka menjadikan mencari ikan air tawar ni sebagai pendapatan sampingan mereka. Dan saya mencadangkanlah kepada pihak kementerian untuk melihat perkara-perkara yang saya bangkitkan untuk kebaikan kita semua. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Pengerusi dan kepada kementerian, saya pohon jawapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.